Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 2? Saya harapkan kamu semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay, anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan teruskan lagi sesi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran yang ibadah. Jadi sebelum itu, jom bersama-sama dengan Ustaz kita membaca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan terus ataupun kita akan belajar tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan tajuk wuduk, iaitu tajuk yang keempat di dalam silibus pembelajaran ibadah tahun 2. Okay, jadi sebelum ini kita dah belajar berkenaan dengan tajuk istinja. Istinja kita dah belajar habis dah. Dan saya harapkan kamu dah jelas berkenaan dengan istinja. Pada hari ini dan pada sesi pembelajaran pada kali ini, kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu berkenaan dengan wuduk. Okey, sebut sahaja wuduk, kita akan terbayang perkara paling utama bila kita sebut wuduk ini, kita terbayang berkenaan dengan ibadah solat. Sebab apa? Sebab solat tidak sah kalau kita tak ambil wuduk. Okay, dan Ustaz faham ataupun Ustaz percaya yang kamu semua dah tahu dah berkenaan dengan wuduk ini. Jadi kita akan tengok apakah yang digariskan ataupun apakah wuduk mengikut apa yang telah diajar oleh agama Islam. Okay. Okay, jadi sebelum itu saya nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 2. Okay, buku yang ini boleh buka di muka surat 38. Okay, buka dulu 38. Okey anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan tengok kepada pelajaran yang pertama berkenaan dengan pengertian wuduk dan keperluan berwuduk di dalam muka surat 38 dulu. Nak tengok apakah yang dimaksudkan dengan wuduk dan kenapa kita perlu berwuduk. Okey, kamu juga boleh tengok dalam buku teks. Okey, jom kita tengok pengertian wuduk dan keperluan berwuduk. Okey, wuduk ialah membasuh atau menyapu anggota badan tertentu yang dimulakan dengan niat. Wuduk. Wuduk ini kalau kita ulang balik, wuduk ini maksud dia kita membasuh ataupun menyapu anggota badan yang tertentu dimulakan dengan niat. Okay. Yang kita faham, yang kita jelas, kita nak wuduk kita guna apa? Nak wuduk kita guna air mutlak. Macam yang kita dah belajar sebelum ini, air mutlak untuk kita guna untuk berwuduk, dia ada 7 jenis. Iaitu yang pertama air hujan, air embun, air salji, air laut, air sungai, air mata air dan juga air perigi. Ini 7 jenis air mutlak yang mana kamu boleh guna untuk ambil wuduk. Okey. Jadi, kenapa kita ini perlu berwuduk? Kita perlu berwuduk kerana yang pertama, solat tidak sah tanpa berwuduk. Solat kita tak diterima oleh Allah kalau kita tak ambil wuduk terlebih dahulu. Sebab syarat sah ataupun syarat sah solat mestilah berwuduk. Jadi kalau nak solat kena ada wuduk. Dan bagaimana Ustaz cakap tadi, kita wuduk kita guna air mutlak. Kita faham? Jadi keperluan berwuduk yang pertama adalah kerana kita hendak lakukan ibadah solat. Yang kedua adalah wuduk dapat membersihkan dosa dan hati. Ini adalah kelebihan kita ambil wuduk. Nabi dah cakap, kalau kita ambil wuduk, air-air yang berguguran daripada kita ambil wuduk, yang berguguran itu juga termasuklah dosa-dosa kita. Maka macam ni, Nabi cakap, kelebihan orang yang berwuduk, dia orang yang berwuduk, dosa yang keluar daripada ataupun titisan-titisan air wuduk itu diibaratkan sebagai dosa-dosa yang telah dihapuskan. Itu kelebihan berwuduk. Sebab tu dia cakap, wuduk ini dapat membersihkan dosa dan
hati. Jadi walaupun kita tak solat, tapi kita digalakkan ataupun kita disunatkan untuk kita sentiasa berada di dalam wuduk. Sebab bila kita berwuduk, kita berada dalam keadaan yang suci. Selagi mana kita berwuduk, selagi itulah kita dapat pahala. Itu maksud dia. Jadi yang juga dia cakap tadi dapat membersihkan hati. Contoh kalau hati kita tak tenteram, kita rasa nak marah aja, kita rasa sedih je. Jadi macam mana kita nak kawal perasaan kita itu? Salah satu caranya adalah dengan kita mengambil wuduk. Itu adalah kelebihan berwuduk. Juga dapat meredakan hati, dapat menenangkan hati kita, dapat juga membersihkan hati. Itu kelebihan ataupun kenapa kita perlu berwuduk. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu berwuduk adalah kerana wuduk dapat membersihkan badan kita dari debu. Kita ambil wuduk, kita guna air. Contoh kalau ada kotor-kotoran dekat badan kita, dekat anggota wuduk kita, kalau kita basuh dengan air, dengan niat kita nak ambil wuduk, maka tubuh badan kita itu, anggota badan kita yang kotor itu dah jadi bersih. Dia kira macam kita mandi. Tapi kita ambil wuduk ni tak adalah sampai kita basuh diri kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Satu badan kita mandi. Tak. Wuduk ini hanya kita, kalau kita tengok tadi, dia hanya membasuh anggota tertentu sahaja, di mana anggota wajib berwuduk ataupun anggota wajib wuduk. Jadi apabila kita berwuduk juga, kelebihan dia, kita dapat membersihkan tadi tubuh badan kita daripada debu dan juga segala kekotoran. Okey. Jadi ini adalah 3 kelebihan ataupun keperluan kita berwuduk. Kita ulang balik yang pertama, kalau kita tak ambil wuduk, solat kita tidak sah. Jadi nak sahkan solat, nak bagi solat kita diterima, kita kena berwuduk. Yang kedua, kelebihan berwuduk juga dapat membersihkan dosa dan hati. Dan yang ketiga, wuduk juga dapat membersihkan badan kita daripada debu dan juga kekotoran. Okey, jadi ini adalah sebab kenapa kita perlu ambil wuduk. Bukan semata-mata kita hendak solat sahaja. Okey. Okey, jadi juga kita tengok waktu ketika manakah, waktu bilakah yang kita perlu berwuduk. Okey. Wuduk adalah wajib. Maka sebut je wajib, tidak boleh tidak kamu kena ambil wuduk. Keadaan dia di mana ketika hendak, yang pertama ketika kita hendak solat, kita menunaikan solat. Maka jadi sebelum kita nak solat, kita kena pastikan diri kita ini ambil wuduk dengan sempurna, barulah solat kita itu sah, solat itu diterima. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita hendak melakukan ibadah tawaf. Tawaf ini adalah kita mengelilingi Kaabah. Sama ada ketika kita lakukan umrah ataupun haji, dan juga kalau kamu nak lakukan tawaf sunat ataupun untuk lakukan tawaf sunat, ini kamu akan belajar nantilah untuk tawaf sunat dan sebagainya. Tapi kena ingat, untuk lakukan ibadah tawaf ini wajib untuk kita ambil wuduk. Kalau kita sedang lakukan ibadah tawaf, kita telah melakukan perkara yang membatalkan wuduk, kita kena berhenti, kena nak sambung tawaf, kita kena ambil wuduk yang baru. Okey, boleh faham? Okay. Dan juga yang ketiga, ketika hendak memegang Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran yang kamu baca tu, naskah Al-Quran, lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran itu, mushaf Al-Quran itu adalah kalam yang suci. Merupakan Al-Quran ini merupakan apa? Al-Quran ini merupakan kalam Allah, kata-kata daripada Allah. Jadi nak memegang benda yang suci, kita kena ambil wuduk. Sebab dengan wuduk lah menandakan diri kita telah suci. Jadi orang yang pegang Al-Quran tanpa ambil wuduk, maka dia telah berdosa. Okey, boleh faham? Okey, jadi ini adalah 3 keadaan di mana kita wajib berwuduk kalau kita nak lakukan salah satu daripada 3 ini. Okey, boleh jelas? Boleh faham berkenaan dengan pengertian wuduk tadi dan juga keperluan kita berwuduk dan kenapa kita perlu berwuduk untuk lakukan ketiga-tiga ibadah ini. Okey, Ustaz harapkan kamu faham dan jelaslah dengan pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah cukup sahaja pembelajaran kita pada minggu ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.